Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang untuk bertemu dan bertamu di rumah Allah yang mulia ini. Dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah dengan menggunakan kitab Tajul Arus, Mutiara Kata Hikmah. Setelah kita bercuti selama 4 bulan, bulan 3, 4, 5, 6, ini bulan 7. Jadi selepas 4 bulan kita bercuti, bukan cuti apa, kerana PKP, nak bergerak pun bayar. Tapi alhamdulillah kita dah semakin berkurangan kes yang aktif. Cuma beberapa hari yang lalu meningkat sedikit, ada beberapa kluster yang baru. Jadi kita sentiasa berdoa agar kes COVID-19 itu berakhirlah, ya. Walaupun PKP ini sehingga 31 Ogos. Jadi kita berdoa dan berharap agar ia segera berakhir. Dan kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan, penjarakan sosial. Kemudian pakai face mask. Minta pakai nak cakap lah, tak boleh. Dia jadi panas. Dan dia pakai ni, dia kuat lah. Ada sekali jadi imam pakai ni, panas. Kita baca dia mari balik angin. Biasa dia tak keluar angin tu ni. Tapi kalau baca tu sedap lah, pasal dia tak masuk angin sini. Dia suara ini. Tapi panas betul. Jadi mengok. Nampak pun tak lepas. Baik. Kemudian tu yang kedua. Yang ketiga, tidak bersentuhan, hatta bersalaman. Jadi kita jagalah yang itu, sehingga nanti selesai ataupun berakhirnya tak apalah, nak salam peluk pun tak ada jadi masalah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali dengan menggunakan kitab Tajul Arus karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitu kalau tak silap muka surat 68. Ya, alhamdulillah. Walaupun 4 bulan cuti, tanda ni betul ya, tanda. Baik, jadi kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita sambung Ustaz 68. Tajuk cintailah Allah sebelum kamu mati. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin amin Allahumma amin. Cintailah Allah sebelum kamu mati. Iyyaka an takhruja min hadhihi ad-dari wa ma dhuqta halawata hubbihi ليس حلاوة حبه في الماكل والمشارب لأنه يشاركك فيها الكافر والدابة بل شارك الملائكة في حلاوة الذكر والجمع على الله تعالى لأن الأرواح لا تحتمل رشاش النفوس. Maksud dia, iyyaka an takhruja min hadhihi dari wa ma dhuqta halawata hubbihi. Awas, hendaklah kamu merasa takut akan bahawa kamu keluar daripada negeri dunia ini. An takhruja min hadhihi dar, akan bahawa kamu keluar daripada ini negeri dunia. Wa ma dhuqta halawata hubbihi, walhal kamu belum pernah merasai kemanisan cinta kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mati itu sebelum keluar daripada kehidupan dunia ni, makna pergi ke kehidupan yang seterusnya di alam barzakh. Mati itu tak ada rasa kemanisan cinta kepada Allah, waliyadzubillah. Tak ada rasa. Maka waliyadzubillah, makna jauh daripada Allah. Laisa halawatu hubbihi fil makili wal masyarib. Kemanisan cinta kepadanya, yakni kepada Allah, bukan terletak pada segala makanan dan minuman. Laisa halawatu hubbihi, bukanlah kemanisan cinta kepadanya Allah fil makili wal masyaribi, bukan pada makanan, bukan pada minuman. Li'annahu yusyarikuka fiha al-kafir wad-dabbah, kerana bahawasanya kemanisan mencintai makanan dan minuman itu turut menyertai kamu oleh orang kafir dan binatang. Dabbah ni binatang yang melata. Jadi kalau kata kita cinta kepada makan, minum, jadi sama lah. Li'annahu yusyarikuka, mana kamu bersama, sama dari sudut dengan siapa? Al-kafiru wad-dabbah, orang kafir dengan juga segala binatang. Karena semua ni cinta kepada nak makan, nak minum. Bukan kita kata tercinta, bukan dengan kata kita tidak cinta kepada makan minum tu kita tak makan tak minum. Dia jadi macam inilah. Sehingga kan kita berfikir hari ni nak makan apa, tengah hari hari nak makan apa, malam hari nak makan apa, esok nak makan apa, esok dah nak fikir. Karena makan minum ini merupakan keperluan asas. Maksudnya kita tak boleh nak menghalang. Maksud kita kata, bukan maksudnya di situ tak ada langsung keinginan nak makan, keinginan nak minum. Makan minum itu keperluan. Tapi janganlah mengutamakan keperluan makan minum itu melebihi daripada cinta kepada Allah, sehingga lupa kepada Allah. Geluk dengan nak cari makan, nak cari minum. Disebutkan li'annahu yusyariku fiha al-kafir wa dabbah. Karena orang kafir binatang tu memang dua-dua. Selain daripada perkara ini, dua ni kena makan asasnya, perkara asas dalam kehidupan. Itu disebut makan untuk hidup.
kan? Makan minum itu tujuan, makan dan minum itu untuk hidup. Tapi hari ini dia jadi terbalik. Hidup untuk makan, kan? Contoh hidup untuk makan, jadi hidup dia makan. Sekejap-sekejap makan, sekejap-sekejap makan. Mana hidup dia makan. Tak salah makan, tapi kerana dia mengutamakan makan, sikit-sikit fikir nak makan, sikit-sikit fikir nak makan. Tu. Tak fikir nak zikrullah, tak fikir nak ingat Allah, tak fikir nak ingat mati. Mikir dia makan. Bal syarikil malaikata fi halawati dzikri. Oleh itu jangan jadi begitu. Malahan adalah kamu turut menyertai para malaikat. Bal syarikil malaikat. Bahkan hendaklah kamu berserta bersama malaikat fi halawati dzikri, menyertai para malaikat dalam mengamati kemanisan berzikir. Wal jam'i 'ala Allah Ta'ala, dan berhimpun, wal jamak terhadap Allah Ta'ala. Berhimpun maksudnya bersamalah, syariki tadi cukup syarik dengan malaikat untuk mengingat Allah, mengutamakan Allah, serta cintakan akan Allah. Li'anna al-arwah la tahtamilu rasyashan nufus. Takutilah terhadap nasib ruh kamu di akhirat, kerana bahawasanya segala ruh yang berada di alam barzakh, li'annal arwah, dia terjemahan bagi li'annal arwah tu mula mana? Mula kerana bahawasanya awal tu takutilah terhadap nasib ruh kamu di akhirat kelak tu, sebagai apa kita nak sebut huraian dia lah. Mula li'annal arwah kerana bahawasanya segala ruh yang berada di alam barzakh la tahtamilu rasyashan nufusi, tidak mampu menanggung beban percikan-percikan dosa dan siksa akibat daripada menurut hawa nafsu. Rasyashan nufus, ikut hawa nafsu. Jadi di sini nak sebutkan kepada kita agar kita ingat kepada Allah. Dalam hidup kita ni, kita kena banyak ingat Allah, dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah, memperbanyakkan zikrullah. Jangan jadi seperti orang kafir, jangan jadi seperti binatang. Binatang nak pola karena dia tidak ada taklif, bebanan, tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah. Dia hidup, dan binatang ni adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Binatang yang boleh dimakan, kita boleh makan dia. Jadi kita boleh tangkap dia semula. Lembu, kerbau, kambing, unta, itu an'am. Jadi raya haji, ada malam ni kita masuk ke malam Zulhijjah. Maghrib tadi masuklah 1 Zulhijjah, ni malam 1 Zulhijjah. Maka beberapa perkara sunat kita sentuh sikit. Beberapa perkara sunat bila masuk malam pertama Zulhijjah, orang yang menyertai korban. Jadi orang menyertai korban memang dah berkeinginan dah masuk dalam keinginan menyertai itu, dia dah bayar apa semua dah. Beberapa hari lagi nak korban. Jadi orang yang menyertai korban pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disunatkan bila masuk saja bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka disunatkan untuk dia tidak potong dah. Misal segala bulu yang ada di badan, rambut, patut tidak potong buku. Sehinggalah binatang yang dia niat nak
korbankan itu dikorbankan. Sunat bagi orang yang berkorban 10 hari lah, 1 sampai 10. Kalau korban tu 10 Zulhijjah. Kalau 11 tambah lagi sampai 13. Kalau kat sini buat korban, buat di masjid ke di surau boleh buat lah. Di surau ada buat masjid, kerana SOP COVID ni kan, lulusan tempat penyembelihan. Kalau dulu tu suka belakang rumah pun boleh, cukup 7 bahagian kalau lembu kan, kena warna 7 bahagian, melayan proses belakang rumah tu. Tapi lah ni pasal COVID ni, dia ada SOP, dia ada garis panduan sama lah. Di Kedah pun dia keluar satu garis panduan sekian. Nampak payah sikit. Kalau di masjid camp tu 8 ekor. Itu syarat dia, kita buka dulu, buka sampai 8 ekor, 7 ekor. Kemudian garis panduan baru keluar. Garis panduan keluar dalam satu masa maksimum 30 orang. Ia pasal kita nak proses mana kita kata dia punya penggiliran. Nak gilir itu bukan senang. Kemudian jatuh atas hari Jumaat pula. Tak apalah, tengok macam 8 ekor hari pertama. Baik. Jadi itu orang yang berkorban. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk satu ni mula malam ni sampailah binatang korban disembelih. Kalau disunatkan untuk dia tidak mencabut, memotong rambut, segala bulu, kuku dan sebagainya. Kemudian sunat untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Surah Al-Fajr, demi masa fajar dan 10 malam. Wa layalin 'ashr, 10 malam. Maka ada 3 pandangan ulama berkaitan dengan 10 malam tu. Yang pertama, 10 yang awal dalam bulan Zulhijjah. Ini 10 awal. Yang kedua 10 akhir Ramadan, dan yang ketiga 10 awal Muharram. Jadi itu masuk di situ 10 awal Zulhijjah. Dan sunat daripada 1 sehingga 9 Zulhijjah puasa. Dan kalau mampu puasa. Kalau tak mampu, kurang-kurang pada 8 dan 9. 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Kalau tak mampu, ambil yang hari Arafah. Sunat besar ni pasal dia punya kelebihan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ia lebih tinggi dari 10 Muharram. 10 Muharram 1 tahun yang berlalu. 10 Muharram tu dosa yang setahun berlalu. Hari Arafah yang setahun lalu juga setahun ke depan, selagi tidak melakukan dosa besar. Dosa besar kena taubatlah, taubat nasuha. Baik, itu selingan berkaitan dengan sunat pada awal 10 dari bulan Zulhijjah. Jadi 1 sampai 9 sunat puasa. Kalau tak dapat ke 9 tu ambil sini kami dalam 9. Tak dapat yang tu 8 ke 9. Tak dapat 8 9. Jadi kita ambil peluang. Dia malu setahun sekali kan? Setahun sekali hari Arafah. Cuma tahun ni Allahumma salli ala Muhammad, kita tak ada jemaah haji daripada Malaysia. Tak ada jemaah haji daripada Malaysia, kerana Malaysia tidak menghantar jemaah haji. Jadi jemaah haji untuk tahun ni dibawa ke depan, bawa ke tahun depan. Tapi haji tetap, perjalanan haji tetap berlaku lah. Bukan kita kata kita tak ada, Malaysia tak hantar, tahun ni tak ada haji. Tak ada. Orang duduk di sana lah, orang di Saudi tu, mereka melaksanakan haji. Cuma yang melaksanakan haji tu tinggal sikit lah. Tujuan dia supaya nak mengelakkan kesesakan, sesak. SOP tu pun nak mengelakkan kesesakan.
proses lembu hari korban 30 orang maksimum, nak elak sesak. Tapi 30, itulah sikit ya 30 orang. Mana nak pegang dah, mana nak lapor, mana nak potong. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang kita dapat mengambil peluang-peluang ya, yang Allah sediakan, bentangkan kepada kita merebut tadi ni ya, puasa di bulan awal Zulhijjah. Kemudian pada 4 hari Yaum Nahar, hari raya 10 Zulhijjah. Kemudian hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Kalau kita mampu untuk Allahumma salli ala Muhammad melaksanakan korban, maka kita laksanakanlah korban sebagai kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kerana dia berjalan sekali je setahun. Dia bukan 2 kali, bukan 3 kali, sekali. Baik. Itu cintalah Allah sebelum kamu mati. Jadi bila mati tak ada apa. Disebut di hujung daripada mutiara kata inda annal arwah la tahtamilu rasyashan nufusi. Kerana sesungguhnya roh, segala roh yang berada di alam barzakh, bukan alam arwah. Arwah li'annal arwah, maksud kalimah tu roh-roh. Mana seluruh roh la tahtamilu rasyashan nufusi, tidak mampu menanggung beban percikan-percikan dosa dan siksa akibat daripada menurut hawa nafsu. Maka maksud menurut hawa nafsu ini dalam melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Karena nafsu ni ada yang dibenarkan. Cuma nafsu ni banyak dia menyuruh kepada perkara yang dilarang. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sebenarnya nafsu itu banyak dia menyuruh untuk buruk. Makan, dalam bab makan, kita beli makanan, beli balik. Lepas tu kita makan sikit, hak buang banyak, masih wal'iyadzubillah. Cuma Ramadan itu tak ada lah, bazar Ramadan tak ada bazir pun. Hikmah PKP. Kalau PKP tu tak ada di bulan Ramadan, banyak bazir makanan. Biasanya orang kita di bazar tengok ni, geram nak beli. Oh, tengok ayam kecil beli, tengok ikan bakar beli. Pergi lagi tengok kambing golek pula, beli pula. Itu riba kan tengok sotong apa? Sotong bunci. Spesialnya beli pula, habis beli. Nak makan tak ada mana ya pun kan. Lah kali membazir. Jadi PKP tu banyak hikmah dia. Cuma ada juga tak molek pun. Badan jadi naik. Kerja makan, tidur rehat kan. Pasal kerja pun dah pergi. Baik. Jadi semuanya ada hikmah. Dalam ujian ada hikmah. Kalau kita ambil dari sudut kebaikan dia banyak. Berapa ramai yang dapat melaksanakan solat secara berjemaah dengan ahli keluarga. Kalau sebelum PKP kan masing-masing ada tempat. Anak ni duduk sana, anak duduk sini. PKP semua rumah lah. Stay at home, duduk rumah. Kita nak pergi ke masjid surau dah boleh. Mau di rumah lah. Maka bila di rumah kita berusaha nak mau maya kaya di rumah. Jadi imam tarawih, imam raya, khutbah, khatib raya, boleh lakukan. Itu hikmah. Baik. Jadi kita turun kepada mutiara yang seterusnya. Siapakah yang layak berada di hadapan Allah Ta'ala serta menerima kurniaan anugerahnya? Fa'idan ramasta fi jifatid dunya la tasluhu lil muhadara lianna hadrat Allah Ta'ala la yadkhuluha al
mutalattikhuna binajasatil ma'siyah fatahhir qalbaka minal 'aib yaftah laka babal ghaib wa tub ila Allah warji' ilayhi bil inabati wal dhikri. Maksud dia faidan wa mastafi jifatid dunya, maka apabila kamu tenggelam lemah dalam bangkai dunia, disebut jifatid dunya, dalam dunia ni, dalam kelalaian hidup dunia, maka pengarang disebut jifatid dunya, bangkai. Nak sebut dunia ni, Tuhan Sayyidina Muhammad, banyak benda tak boleh, banyak benda yang mulai. Kata itulah Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan tidaklah kehidupan ini melainkan mata, kesenangan, mana lalai, ghurur yang melalaikan, kesenangan yang melalaikan, banyak lalai, lupa, alpa, leka. Berapa ramai orang yang lalai dengan dunia, tidak sembahyang, bulan Ramadan tak puasa. Baik, disebut bangkai dunia, la tasluhu lil muhadar, nescaya kamu tidak layak untuk menghadiri majlis penghadapan Allah Ta'ala, karena bahawasanya li'anna hadratallahi Ta'ala la yadkhuluha al-mutalattikhuna binajasatil maksiyah, kerana bahawasanya hadrat Allah Ta'ala itu tidak akan masuk ke dalamnya oleh orang-orang yang kotor, berguluman dengan najis maksiat. La yadkhuluha al-mutalattikhuna. Al-mutalattikhuna itu orang yang kotor, orang yang kotor, berguluman dengan binajasatil maksiyah, dengan najis maksiat. Jadi orang yang kotor, orang yang berguluman dengan maksiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang, tidak dapat nur dan hidayah Allah. Wal-iyadu billah. Itu maksud. Dia tidak masuk, tidak akan masuk ke dalamnya orang yang kotor, berguluman dengan najis maksiat. Tak masuk dalam hati dia tu nur hidayah Allah, kerana dia berguluman dengan maksiat. Kemudian bila demikian, fatahhir qalbaka minal 'aib. Ada orang yang berguluman dengan maksiat, ya. Kerana dunia tu gitulah, ada syaitan yang menggoda, memujuk rayu, maka dia terpengaruh, kemudian melakukan maksiat. Dalam pada itu Allah beri peluang kepada hamba yang melakukan maksiat, dosa, kesalahan untuk kembali. Fatahhir qalbaka minal 'aib. Justru itu bersihkanlah hati kamu daripada aib. Nescaya Allah Ta'ala yaftah laka babal ghaib. Nescaya Allah Ta'ala membukakan bagi kamu pintu alam ghaib. Pintu alam ghaib ini, pintu ghaib ini bukan pintu boleh tengok orang dalam kubur, alam barzakh, boleh tengok jin, taklah. Maksudnya dia membuka pintu ni, pintu ghaib ni, maksud dia melihat, dalam erti kata benar-benar yakin akan janji-janji Allah. Apa tu, mati tu benar, alam barzakh tu benar, pada kubur benar, al-haqq benar belaka tu, di padang mahsyar benar, di tiang sirat benar, hisab benar, syurga benar, neraka benar. Mana benar-benar tertanam dalam pintu hati dia. Jadi orang ni dia akan takut melakukan maksiat. Yaftah laka babal ghaib. Orang yang melakukan maksiat ni kerana pintu tu tutup, pintu melihat alam ghaib. Melihat, maksud bukan melihat tu maksud ni nampak syurga, nampak neraka, tak. Cuma bila dia nak buat kejahatan tu,
dia sedar bahawa dengan buat jahat ni dia akan dimasukkan dalam neraka. Jadi dia takut. Atau dalam pada dia nak melakukan kebaikan tu, dia untuk meninggalkan perintah Allah tu malu takut. Pasal akan dimasukkan dalam neraka. Meninggalkan perintah Allah. Kemudian waktu ila Allah warji' ilaihi bil inabati wal dzikri. Bertaubatlah kepada Allah Taala. Dan warji' rujuk ini kembali. Kembalilah ilaihi, kembalilah kepadanya dengan melakukan inabah, ibadah dan zikir. Jadi ini satu kita sebutkan jalanlah bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan dengan ibadah dan zikrullah. Banyak ibadah. Sembahyang, ibadat ni, zikir ni ia khusyuk. Kena nak mendekatkan diri kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan dengan zikrullah. Berzikir, banyak zikir, banyak ingat Allah. Ibadah ni dengan ibadah baca Quran, sembahyang, puasa sunat dan lain-lain ibadah. Jadi perbanyakkanlah ibadah, juga perbanyakkanlah zikir sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat anugerah, nikmat, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan ketenangan dalam kehidupan, ketenangan dalam melaksanakan amal ibadah, kemanisan dalam melaksanakan amal soleh. Baik. Jadi kita satu lagi 3. Dia SOP PKP ni 30 minit kan? Sampai azan. Kalau kedahnya dia bagi 30 minit. Tapi kita rapat isyak juga 40 minit juga lah. Kita ikut juga PKP. Baik. Pasal kalau kata 30 minit isyak dah masuk lagi, menunggu kok kan? Jadi kita rapat azan. Berapa minit? 5 minit. Ketukkanlah pintu rahmat Allah Ta'ala. وَمَنْ أَدَامَ قَرْعَ الْبَابِ يُفْتَحُ لَهُ وَلَوْلَا الْمُلَاطَفَةُ مَا قُلْنَا لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَتْ رَابِعَةُ الْعَدَوِيَّةِ رضي الله عنها متى أغلق هذا الباب حتى يفتح ولكن هذا باب يوصلك إلى قربه. Maksudnya, sesiapa yang mengekali mengetuk pintu rahmat Allah Ta'ala, Qara'al babi, ia sebut ketuk pintu rahmat ni maksud kita katakan berusaha untuk mendapatkan rahmat tanpa putus-putus. Nescaya dibuka pintu itu untuknya. Yuftahu lahu bab, pasti akan dibuka bagi. Walaulal mulaqafatu ma qulna laka dzalik. Dan kalaulah bukan kerana berlemah lembut dan kasihan belah terhadap kamu, nescaya tidaklah kami mengucapkan begitu kepada kamu. Li'annahu kama qalat Rabi'atul Adawiyyah radhiyallahu anha, karena sungguhnya sebagaimana yang telah diucapkan oleh Rabi'atul Adawiyyah radhiyallahu anha, mata uliqa hadzal bab hatta yuftah, bilakah pintu rahmat ini ditutup sehingga ianya akan dibuka semula. Walakin hadza babun yusiluka ila qurbihi, tetapi ingatlah wahai para pembaca, pintu yang dimaksudkan ini ialah pintu yang menyampaikan kamu kepada darjat berhampiran dengannya Allah Ta'ala, dekat diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Atas tadilah bil inabati wal dzikri, dengan memperbanyakkan ibadah dan juga banyak berzikir, ingat kepada Allah. Jadi kita ni disuruh untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, kerana dengan rahmat Allah itulah kita akan mendapat kebahagiaan dalam hidup dunia, bahagia dunia. Juga nanti di hari akhirat, pastinya akhirat lah. Ada orang kita tengok, dunia nampak macam sengsara, kan? Ada yang dipenjarakan, nampak macam sengsara, tapi kerana bila dia mendapat rahmat Allah, dia redha, sabar. Umpamanya
Buya Hamka di penjara selama 2 tahun. Maka dia bersyukur sepanjang 2 tahun dipenjarakan dia dapat selesai mengarang kitab tafsir Al-Azhar. Kalau dia kata kalau tidak dipenjarakan dia merasa tak mampu dia nak tahu. Dengan penjara tu dia tak ada apa kita katakan hubungan dengan masyarakat ada dalam penjara. Demikian juga kalau Sayyidina Muhammad Syahid Sayyid Qutb umpamanya dipenjarakan dan dalam penjara dapat mengarang kitab tafsir fi zilalil Quran, di bawah bayangan Al-Quran. Demikian orang yang mendapat rahmat Allah, walaupun dilihat dari sudut mata zahir kita nampak sengsara, siksa, dipenjarakan, tetapi pada diri dia melihat satu rahmah daripada Allah, juga dia melihat satu hikmah yang besar atas diri dia. Dengan demikian dia dapat sesuatu yang lain. Kalau tidak dipenjarakan dia tak dapat nak mengarang kitab yang begitu hebat sekali. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka beberapa mutiara kata ini, 3 yang kita baca, mudah-mudahan kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyakkan ibadah dan zikrullah, serta kita sentiasa berdoa kepada Allah agar beroleh rahmahnya. Ya, mudah-mudahan dengan ibadah dan zikrullah itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah serta beroleh rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala dan pemeliharaan dalam kehidupan di dunia, memberikan keselamatan kita di dunia juga nanti di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran serta diberikan kekuatan untuk kita memperbanyakkan amal saleh kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.